zoom sikit. Okay, hari ni kita sambung masih lagi dalam topik 2 Kita sambung kepada planning doktrin ataupun doktrin perancangan. Pernah dengar doktrin perancangan tak? Pernah. Apa dia doktrin perancangan ni? Masa bila kamu dengar pasal doktrin perancangan? Semester berapa? Semester 1? Fundamental. Fundamental dia dah bagi tahu kamu tentang planning doktrin ni, just untuk mengingatkan kamu semula apa yang kita katakan planning doktrin ataupun doktrin perancangan. Dia ada 3 perhubungan yang dia highlight kan. Okay, first kali adalah perhubungan antara human and God, manusia dengan pencipta. Human dan juga environment, manusia dengan persekitaran, dan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Okey, itu kita panggil sebagai doktrin. Dia ada 3 perhubungan. Kena ingatlah. Apa 3 perhubungan tadi? Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yes. Yes. Okey, dan setiap hubungan ni dia ada dia punya prinsip-prinsip dan juga elemen dalam perancangan yang kamu kena amalkan sepanjang kamu menjadi perancang bandar. Okey. First kali ni saya tak go through detail. Kamu boleh baca dan kamu pun dah tahu benda ni masa semester 1. Okey, just saya go through ya. Okay, relationship between human and God. Perhubungan di antara manusia dengan pencipta ataupun manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah. Okay, dia punya prinsip dia ada yang dia senaraikan ni. Setiap kamu punya perancangan mestilah justice, iaitu adil. Kena saksama Apa sahaja agama yang kamu rancang, bila kamu merancang dalam komuniti kamu tu bukan hanya ada satu agama je. Okay, ada banyak agama dalam tu. So kamu must be fair. Setiap orang akan dapat sama rata. Sepatutnya lah perancangan yang baik. Okay, demand of housing fulfill their need and income ability. Bila kamu sediakan pula perumahan, pastikan perumahan kamu tu menepati kehendak siapa yang duduk di situ. Okey, jangan pula kamu banyak buat perumahan yang jenis sesebuah, tapi kebanyakan penduduk kamu terdiri daripada nelayan dan juga bekerja kampung. So, dekat situ mesti masukkan elemen justice, elemen fair. Okey, itu bila kamu masukkan elemen fair, itu telah mewujudkan kamu punya hubungan antara manusia dengan pencipta. Okey, kemudian mestilah prinsip dia yang berikutnya kindness. Kindness ni dari segi elemen accessible. Okey, kemudah sampaian. Contoh dia, housing area are accessible to business center and working place strategic location for religious worship place. Okey, bila kamu sediakan kawasan perumahan, mestilah mudah untuk diakses ke business center, kawasan perniagaan, dan juga mestilah lokasi kamu tu strategik dekat dengan tempat kerja ke. Lepas tu ada religious worship place. Contohnya ada masjid, ada tokong, ada kuil. Okey. Dah bergerak pula. Okey. Tadi sampai mana tadi? Alah, dah bergerak dah pula. Okay, kemudian mestilah trust, authority, power to make decision. Okay, kena perancangan kamu tu mestilah memasukkan elemen systematic. Systematic mean put into consider various aspects such as a local people profile, topography, environment factor dan juga accessibility. Okay, semua ni kena ambil kira masa kamu nak buat pembangunan. Kena tahu tentang
local people profile tu macam mana, topografi kawasan tu macam mana, faktor persekitaran dia pula macam mana, lepas tu kemudah sampaian sedia ada macam mana. Kena tengok semua ni dulu baru boleh nak buat perancangan. Okay. Next adalah unity. Prinsip untuk perhubungan antara manusia dengan pencipta, mestilah prinsip yang keempat adalah unity, iaitu relationship dan juga accessibility. Ada orang masuk ke? Sekejap. Syafiqah Fairuz ni bukan dah masuk tadi? Syafiqah? Okay. Mestilah unity ni bermaksud housing layout tu mestilah is accessible to public place for various background and resident. Maknanya bila kamu menyediakan layout untuk housing, kamu kena pastikan public space ni boleh didatangi oleh siapa-siapa saja. Apa sahaja kalangan background yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Jangan bila kamu buat public space hanya untuk golongan-golongan tertentu sahaja yang boleh datang. Tak boleh lah. Kamu kena wujudkan elemen relationship dan accessibility ni. Tak boleh hanya untuk golongan tertentu. Bila buat perancangan kamu adalah menyeluruh untuk semua orang. Okay. Dan last sekali, prinsip yang ditekankan dalam hubungan manusia dengan pencipta adalah educated, iaitu civilization dan juga Madaniyah nation. Pernah dengar tak perkataan masyarakat madani ni? Pernah dengar tak? Kelas? Tamadun kan? Pernah. Yes, masyarakat yang beradab, yang bertamadun, yang Islam. boleh menyesuaikan diri kan? Okay. So bila kamu wujudnya masyarakat yang bertamadun ni, tak adalah berlakunya vandalism yang merosakkan segala kemudahan yang disediakan. Okay, orang yang selalu membuat vandalism ni dia tak ada kesedaran. Dia bukanlah Madaniyah nation. Tak tahulah dia suku apa, tak tahu. Okay. So, dia punya penerangan, public amenities should be designed to educate and develop their mind towards civilization nation as well as Madaniyah nation. Okay. So, bila kamu sediakan public amenities ni, design dia mestilah dia memberi educate kepada penduduk sekitar tu. Okay, perlu tak lagi kamu menyediakan telefon awam, public phone? Perlu tak? Perlu. Dia Kenapa perlu. Sebab mungkin ada orang kampung yang tak ada phone. Yang tak ada telefon. Sebab Kecemasan. Mungkin perlu diletakkan untuk kawasan-kawasan yang macam terpencil ataupun kawasan kampung kan. Tapi majoriti lah orang dalam dunia ni ataupun dalam Malaysia ni semua saya rasa ada handphone. Call oleh. Ada handphone tapi tak boleh call. Macam tu? Dia macam tu lah. Ada handphone tapi tak ada kredit. Macam tu. Nak juga guna public phone. Okay? Call oleh. Tapi dia punya relevannya perlu jugalah benda tu untuk saat-saat kecemasan kan. Okay. Next. Tadi saya tekankan tentang prinsip di antara relationship between human and God. Okay, yang ni pula adalah relationship between human and human. Manusia dengan manusia. Okay, prinsip yang perlu ditekankan adalah tentang human right. Apa human right ni? Human right ni apa?
um, manusia lebihkan terhadap keselamatan. Keselamatan, hak, okey, hak manusia, hak hak kemanusiaan. Okey, kita kena tekankan tentang hak kemanusiaan. Semua perancangan mestilah ambil tahu tentang hak kemanusiaan. Semua manusia berhak untuk sihat, berhak untuk selamat, berhak untuk bahagia. Okay, so kena fikirkan salah satu hak kemanusiaan adalah safety ataupun keselamatan. So, bila buat perancangan, mesti mengambil kira tentang community safety. Okay, tentang keselamatan penduduk. Ini penting. So, kena highlight kan masa kamu buat perancangan. Okay, safety tu mean macam mana? Dalam kawasan kajian kamu, setiap rumah ada pagar macam ni. Lepas tu, pastikan lalu lintas ataupun jalan raya di kawasan perumahan ada had dia punya kenderaan, had laju kenderaan. Okay? Tak semua jenis kenderaan boleh masuk dalam kawasan perumahan tu. Okay? Lepas tu dia ada kawasan untuk beriadah. Okay? Untuk beriadah. Semua orang berhak untuk beriadah. Okay, jangan ada setengah-setengah golongan yang boleh boleh beriadah. Golongan ni tak boleh beriadah. So, bila kamu sediakan, bila kamu merancang sesuatu, kena fikir tentang hak kemanusiaan ni. Okay, next adalah kindness. Kindness tadi, dia tentang comfortable and juga prosperous privacy. Okay, bila kamu buat housing layout dan juga design reka bentuk perumahan, dia mesti consider tentang elemen house owner comfortable such as lighting dan juga ventilation. Okay, dari segi pencahayaan dan juga ventilasi supaya owner yang duduk di dalam rumah tu berasa selesa. Okay, janganlah dia punya lighting dia terlalu, pencahayaan dia menghadap matahari terlalu lama. Okay, so Puan, macam saya ventilasi yang Puan cakap tahu maksudnya. ventilasi tu adalah proses pengudaraan. Oh, okey. Okay, macam mana pengudaraan di dalam rumah. Okay, janganlah rumah tu daripada pagi sampai ke malam panas. Okay, so daripada segi pengudaraan, macam mana nak dapatkan pengudaraan yang baik? Macam mana bila buat rumah mestilah ada, mesti bubuh apa? Tingkap, cermin. Tingkap. Tingkap. Janganlah kamu buat rumah tak ada tingkap, ada tingkap satu itu tak baiklah pengudaraannya, terutama bila kamu buat rumah teres depan belakang kena letak tingkap, ataupun biasanya bila rumah teres kamu tengok dia letak sliding door yang panjang besar tu kan. Okay, itu adalah salah satu ciri-ciri pengudaraan lah. Bukan bila kita buat reka bentuk rumah tu main suka-suka buat. No. Dan kamu juga bila dah ada ilmu ni, kamu kena gunakanlah masa kamu nak beli rumah ke untuk keluarga. Bila kamu nak buat rumah nanti masa akan datang. So, perkara yang paling penting, okay, ni private space. Kamu rasalah dekat mana private space dia? Adakah dekat sini dia punya private space, dekat sini atau dekat mana? Kalau untuk kawasan perumahan, mana kamu rasa dia private space? Siapa boleh jawab? Bilik. Itu Bilik kalau tidur. di dalam rumah tu bilik lah kan. Dia ada banyak, dalam rumah pun ada private space, luar rumah ni pun boleh ni juga private space. Okay, contohnya ini adalah yang ada kanak-kanak kereta ni semua adalah ruang apa kita panggil? Kawasan lapang. Bukan kawasan lapang, ini kita panggil sebagai ruang awam. Siapa-siapa saja boleh guna, siapa-siapa je boleh lalu kat kawasan ni. Tapi bila masuk pagar rumah ni, dia dah jadi separa private. Separa privacy means orang luar masih lagi boleh masuk. Tapi ni tak boleh. Dalam pagar rumah ni. Okay, tapi paling privacy adalah di dalam
rumah. Tak ada siapa yang boleh masuk dalam rumah kita kecuali kita ajak. Okay, dan dalam rumah pun dia ada juga ruang privacy dan ruang untuk awam. Contohnya ruang privacy yang macam kamu kata tadi lah, dalam bilik. Okay, kalau ruang untuk orang awam nak masuk duduk macam dekat ruang mana? Ruang tamu. Ruang tamu, ruang makan pun boleh juga. Okay, so ingat, bila kamu buat sesuatu design perumahan tu, kena fikirkan juga tentang private space. Okay, next adalah caring. Caring ni adalah kasih sayang. Setiap bila kamu buat perancangan tu, kenalah buat perancangan dengan menitik beratkan kasih sayang. Jangan buat tu untuk keuntungan semata-mata. Okay, dia punya explanation dia, housing layout and design must consider the disabled people, children dan juga elder. Okay, macam mana nak menunjukkan kasih sayang dalam merancang dalam merancang perumahan, dalam merancang kawasan perumahan. Okay, dengan cara kamu ambil berat tentang disabled people. Apa disabled people? Orang kurang upaya. Yes, orang kurang upaya, kanak-kanak dan juga orang tua. Okay, bila kamu nak sediakan kemudahan, kena fikirkan golongan-golongan ni juga. Bila nak buat layout, kena fikirkan golongan-golongan yang macam saya sebut tadi lah. Okay. So, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya teruskan kepada next prinsip. Okay. Kalau tak ada yang tanya tu, Min kamu faham lah. Okay. Kemudian tentang prinsip yang berikutnya, masih lagi dalam relationship between human and human. Human and human. Okay, next adalah negotiation. Iaitu public participation and juga agreement. Okay, apa maksud dia ni? Apa maksud? Penyatuan penduduk komuniti. Lagi? Apa lagi? Jiran tetangga. Okay, macam ni. Okay, explanation dia macam ni. Kalau negotiation ni dia macam perbincangan. Okay, kamu kena letakkan apa sejak pendapat public tentang sesuatu perancangan kamu. Bila kamu buat perancangan tu, kamu kena jumpa dengan orang yang duduk di dalam kawasan tu dan juga di sekitar kawasan tu. Contohnya kamu akan buat satu majlis yang kita panggil sebagai serentak awal. Okay, serentak awal tu adalah majlis di mana kita panggil semua orang yang terlibat dengan kawasan kajian tu. Sama ada dia ada tanah dekat kawasan tu, ataupun dia tinggal dekat kawasan tu, ataupun dia tinggal berhampiran dekat kawasan tu. Dia kena datang waktu kita buat serentak awal tu supaya dia boleh tengok adakah kawasan dia terlibat dengan perancangan ataupun dia kawasan dia tak terlibat. So dia boleh bagi pendapat. Okay, dan kita mesti consider setiap pendapat yang mereka utarakan untuk perancangan yang kamu nak buat. Okay, sama ada dia setuju ke, dia tak setuju ke, so kamu kena take note benda tu. Faham tak? Faham Puan. Okay, faham. Okay, and lastly adalah tentang friendly dan juga interaction. So bila buat perancangan, kamu mesti sediakan satu public space supaya semua penduduk dekat kawasan yang kamu rancang tu dia boleh berinteraksi antara satu sama lain. Okay, so apa yang terjadi sekarang ni, dia banyak kita tak kenal pun siapa jiran sebelah kita. Okay, kenapa benda tu berlaku? Biasanya berlaku di dalam kawasan perumahan. Okay, kalau kawasan kampung, kita boleh tahu 10 rumah ke depan lagi tu pun kita boleh tahu siapa penduduk dia, siapa orang dia. Tapi dalam perumahan ni, ada yang sebelah rumah pun dia tak tahu siapa yang duduk.
Okay, so bila buat rumah macam tu, kamu kenalah sediakan satu kawasan untuk public space. Supaya mereka-mereka ni bila waktu cuti ke, bila waktu petang ke, dia boleh pergi ke kawasan tu dan kita boleh interact lah. Boleh berinteraksi antara satu sama lain. Okay, biasanya orang kat bandar lah. Okay. Orang kat kampung tak ada masalah. Biasanya tengah-tengah petang-petang sapu-sapu sampah pun boleh berburak lagi dengan orang sebelah. Okay. So, mas fikirkanlah kamu kena think. Macam mana kamu nak buat supaya semua penduduk dalam kawasan kajian kamu tu boleh berinteraksi, boleh mengenali antara satu sama lain. Okay? Ingat tu, ini adalah asas. Apa yang saya cerita ni adalah asas, prinsip yang kamu kena ingat semasa kamu nak buat apa juga design. Sama ada perumahan ke, industri ke, perniagaan ke. So asas-asas ni lah kamu kena masukkan. Kamu kena fikir kamu merancang bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Kamu merancang untuk manusia lain. Kamu merancang yang akan melibatkan alam sekitar. Dan kamu merancang yang akan melibatkan perkara yang dah dicipta oleh pencipta. Okay, so kamu kena ambil berat. Sebab tu kita beratkan kamu daripada SEM 1 sampailah SEM 2 kamu masih lagi belajar tentang doktrin perancangan. Dan tujuan dia supaya kamu tak lupa. Okay? Okay kelas, boleh teruskan? Okay, next adalah relationship between human and environment. Okay, bila kita buat perancangan, kita kena fikirkan hubungan antara manusia dengan environment, dengan persekitaran. Jangan sampai bila kita buat perancangan tu, sampai kita terpaksa mengorbankan alam sekitar. Okay. Prinsip yang pertama adalah tentang cleanliness dan juga beauty. Tentang kebersihan, tentang kecantikan. Okay. So, kamu kena design greeneries dan juga landscape area. Setiap kali kamu buat perancangan, sama ada perniagaan ke, industri ke atau perumahan ke, kamu kena ambil kira tentang kawasan hijau dan juga kawasan landscape. Mesti ada landscape. Mesti letak kawasan hijau ataupun kawasan lapang. Okay, ini adalah salah satu cara untuk kita appreciate environment. Okay. Next adalah tentang preservation. Preserve. Preserve ni apa? Apa preserve kelas? Memelihara. Yes, memelihara. Kita kena memelihara kawasan terutamanya sensitive area di dalam kawasan kajian kamu. Sensitive area ni adalah contoh dia macam hutan. Okay, badan-badan air. So, kamu kena preserve supaya dia tak tercemar. Sensitive area ni must be maintained. Kamu kena maintain. Kamu jangan nak apa ni? Kalau ada hutan dalam kawasan tu, janganlah kamu gondolkan hutan tu untuk kamu buat pembangunan. So, apa yang tinggal ni nanti? Itu sebab berlakunya banyak bencana alam. Okay, sebab bumi dah tak mampu nak menampung pembangunan yang ada. Okay. So, kamu kena maintain, preserve dan juga integrate kamu punya sensitive area. Okay, sebab tu kita ada kawasan sensitif alam sekitar, KSAS. Bila kawasan tu dah digazetkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar, kamu tak boleh sentuh kawasan tu untuk dibangunkan, no. Kecuali untuk tujuan kemudahan awak, kemudahan contohnya macam kita tak ada kawasan nak buat lapangan terbang. So kita dah tak ada pilihan dah. Itu dibolehkan lah. Tapi kalau untuk saja-saja ya kita tebang hutan untuk kita buat pembangunan perumahan ni, itu tak dibenarkan. Okay. Next adalah efisiensi. Vary ni dia maksud dia adalah berulang-ulang.
ataupun berjenis-jenis. Okay, so setiap kali kamu buat perancangan, design tu mestilah design various kind of housing scheme for public to choose based of their financial abilities. Kamu kena buat pelbagai. Design perumahan ni mestilah design yang pelbagai. Yang vari kita panggil. Okay, supaya semua orang mampu untuk miliki rumah yang kamu bina. Okay, macam saya cakap daripada awal tadi, daripada relationship between human and God, masuk human and human, dan last kali human and environment. Semua dia cakap pasal bila kita buat perumahan, mestilah semua orang mampu untuk miliki. Jangan kita buat perumahan hanya untuk golongan-golongan tertentu sahaja. Sebab itulah rumah, dia ada rumah teres, kos rendah, kos sederhana, kos tinggi. So golongan yang tinggi boleh dapat rumah, golongan sederhana pun boleh duduk di rumah, dan juga golongan yang berpendapatan rendah pun mampu untuk memiliki rumah. Okay. Next. Okay, habis tadi tentang relationship, tentang doktrin perancangan. So ada pertanyaan tak tentang tu? Ada soalan nak tanya? Kelas? Ada tak kelas? Kalau tak ada kan saya tanya pula kamu ni. Boleh tanya kamu. Siapa saya nak tanya ni? Sekejap saya tanya Nak tengok faham ke tak faham apa yang saya duk beletiak tadi. Fatia Izzati. Ada Fatia Izzati. Fatia, apa yang kamu faham sepanjang saya bercakap tadi, Fatia? Poin tadi pasal doktrin perancangan, dia ada 3 relationship antara human dengan God, human dengan human dengan environment. So kamu faham lah? Faham? Okay, faham. Okay, kalau perancangan yang baik tu perancangan yang macam mana? Rancangan yang adil. Maksudnya kita kena tengok keadaan sekeliling. Okay, good. Kena ambil berat. Okay. Yang lain ada nak bagi pendapat? Atau ada nak bercakap? Wood. Sarah Wood. Ya, Puan. So apa yang kamu faham, Wood? Okay, so apa yang saya faham macam tadi, Puan kata sebagai perancangan bandar, kita tak boleh macam terbang pokok macam tanpa tujuan sebab dia akan rosakkan semua. Yes. Okay. So saya rasa fahamlah semua apa yang saya cakap tadi kan. Okay, kalau kamu faham, saya rasa kita boleh sambung sejak. Sebab saya kalau boleh dah habiskan before 10 o'clock. Boleh? Sebab lepas ni kita ada audit. Boleh. Okay. Okay, next. Sekejap, keluar tak dekat ni? Tak keluar lagi kan? Tak keluar lagi, Puan. Sekejap. Belum. Okay, keluar. Sekejap ni kedatangan. Okey dah. Okay, ada Okay, so kita pergi kepada the purpose of site analysis. Tujuan, kenapa kita kena buat site analysis ni? Kenapa pentingnya kita kena buat site analysis? Tak boleh ke kalau tak buat? Okay? So, apa tu? Okay, first adalah to provide the town planner ataupun designer with a full understanding of opportunities and constraint associated with a property. Okay, untuk kita provide
kita punya town planner ataupun perancang bandar supaya dia faham betul-betul apa sebenarnya peluang yang ada di dalam kawasan kajian. Okey, sekejap Sekejap kita berhenti jap. Order out, order out, order out. Okey, kelas kita sambung. Okey. Untuk tadi yang first tu saya dah cakap kan. Okay, second, to learn and practice a logical method of fitting design program and site harmoniously. Okay, tujuan kita buat site analysis ni adalah untuk kita belajar dan juga kita amalkan method yang paling sesuai dengan kamu punya perancangan. Kamu punya apa yang kamu nak buat tu. So, bila kita buat analisis, kita tahulah apa kaedah yang paling sesuai yang kita nak buat untuk atasi semua masalah yang berlaku dekat kawasan kajian. Okay? Faham tak? Faham. Faham. Okay, next adalah how to get to knowing the site. Macam mana kita nak tahu tentang site kita? Adakah dengan kita duduk je dekat office, kita boleh tahu apa yang terjadi ataupun apa isu yang wujud di kawasan kajian kamu? Mestilah benda tu tak boleh kan? So, perkara terbaik ataupun kaedah terbaik untuk kamu tahu tentang kamu punya tapak adalah dengan cara kamu melawat tapak kamu. Okay? Untuk membuatkan kamu lebih familiar dengan kawasan yang kamu nak kaji ataupun kawasan yang kamu nak rancang. So sebab itulah wujudnya kita panggil site visit ataupun lawatan tapak. Sekarang ni studio dah buat lawatan tapak ke? Belum lagi buat. Belum. Bila tu nak buat tu? Bulan depan. Bulan. Dekat, Tapak kamu kat mana? dekat tunjang. Oh, dekat sangat. Okay. So sebab itulah kita buat lawatan tapak tu supaya kamu boleh dapat isu yang sebenar berlaku di tapak kamu. Okay, sebab apa yang biasanya yang kita baca tu selalunya laporan tu adalah laporan yang lepas. So kita tak boleh lah nak tahu apa yang berlaku sekarang. So untuk lebih tepat lagi maklumat tu, kamu kenalah buat site visit. Okay, bila should we visit the site? Bila waktu yang paling sesuai untuk kita melawat tapak? Okay. Okay, the visit should ideally be complete after a review of previously available site data. Okay, waktu yang paling sesuai untuk kamu buat site visit adalah selepas kamu review semua data-data sedia ada yang kamu dah ada, yang dapat. Data-data sekunder. Okay, contohnya siapa punya mic tu? Okay, contohnya bila kamu dah baca RT, dah baca RS, dah baca RKK ke, ataupun report-report ataupun laporan-laporan yang dah ada sebelum ni, kamu dah habis baca dah habis kaji dah. Itulah waktu yang sesuai untuk kamu turun pula ke tapak. Untuk kamu validkan benda tu, untuk kamu sahkan benda tu berlaku ataupun tidak dekat tapak kamu. Okay, seronok pergi site ni. Seronoknya bukanlah seronok kamu boleh duduk berburak-burak sambil berjalan.
Lepas tu boleh duduk dekat kedai kopi, sambil-sambil makan. No. Pergi site, kamu kena buat kajian tu betul-betul lah. Walaupun kamu buat di masa kamu belajar. Okay, sebab apa yang kamu buat di tapak tu adalah masa depan kamu nak rancang nanti. Masa depan kawasan tu. Kalau kamu buat main-main, buat bawah pokok, so tak mustahil perancangan yang kamu buat nanti tak memberi apa-apa kesan pun pada kamu punya kawasan kajian. Okay, kelas, kamu masih ingatlah. Kita pergi tapak bukan sekadar untuk berjalan-jalan. Kita pergi tapak untuk tengok tapak kita dengan lebih dekat lagi. Okay. Ni dia kata why. Why site visit ni important. Kenapa pentingnya site visit ni? Perlu. Kenapa kalau tak pergi site visit ni tak boleh ke? Okay. So jawapan dia to provide the designer with a sense of what to expect on site. Okay. Untuk supaya designer ataupun siapa saja yang merancang kawasan tu dia ada sense untuk buat apa yang sesuai untuk tapak kamu. Okay, to allow for verification of previously compiled information. Macam saya cakap tadi lah, untuk verify balik adakah betul apa yang dah dicompilekan sebelum ni dalam laporan tu berlaku di tapak kamu. Okay. Masa pergi tapak, sebaik-baiknya bawa pelan tapak yang asas. Okay, dan juga bawa pen untuk kamu kamu note dekat atas tu. Adakah jalan-jalan kawasan ni ada sekolah tak? Kalau ada, note, tandakan dalam pelan kamu. Jalan lagi ada masjid tak? Kalau ada, tanda. Tapi bila jalan depan lagi, dalam pelan tu ada sekolah. Tapi kat tapak tu tak ada apa, kosong. Means itu adalah perancangan akan datang yang dah dimasukkan dalam tapak kamu, dah dirancang untuk tapak kamu tapi pembangunannya masih belum dijalankan. So bila kamu nak buat perancangan akan datang, kamu kena ambil kira lah yang dia dah cadangkan tu. Jangan pula kamu cadangkan benda lain dekat kawasan tu. Tak boleh. Okay. Okay, next. Next adalah what are the consideration of site analysis. Okay, apa yang kamu kena consider dalam site analysis? First adalah dia punya final product. Okay, apa hasil dia nanti? Okay, apa hasil analisis site analysis kamu? Verify the detail of final product. Contohnya lah, identify what kind of land use that you propose. The element dia, design dia macam mana, fungsi dia apa. Okay? So kamu kena consider apa final product kamu. Apa hasil yang kamu akan, apa yang akan kamu keluarkan di akhir kamu punya perancangan nanti. Okay? Jenis rumah macam mana yang kamu nak rancang. Apa jenis guna tanah yang akan ada dalam kamu punya perancangan tapak kamu. Okay, faham tak? Faham Puan? Faham Puan. Okay. Okay, perkara kedua yang kamu kena consider adalah relationship between activity dan juga structure element yang ada di tapak kamu. Kamu kena ambil tahu apa hubungan antara aktiviti dan juga structure element yang ada. Structure element ni means adalah elemen struktur ataupun bangunan-bangunan yang dah sedia ada dalam kawasan kamu. Okey, contohlah, adakah bangunan yang kamu buat tu sesuai dengan aktiviti yang nak dijalankan dalam kawasan tu? Contoh ni macam saya bagi ni lah, kamu nak sediakan, nak design satu university campus ataupun satu politeknik. So apa yang kamu kena consider untuk dimasukkan di dalam kamu punya kawasan perancangan kamu ni? Sesuai tak kamu nak letak macam benda-benda yang tak sepatutnya? Okay, benda-benda yang sepatutnya ni contoh apa? Ni saya dah bagilah. Academic area, recreational area, lepas tu kenalah ada hostel area. Sesuai lah untuk bila kamu nak bangunkan kawasan kampus universiti.
Okey, tapi tak sesuai lah kalau kamu letak aman sentral kat dalam ni. Kamu letak apa lagi? Apa lagi kamu yang benda yang tak sesuai kita letak dalam kawasan fakulti? Apa dia? 7E. 7-Eleven. Boleh lah. Kalau nak letak di sekitar tak apa, tapi di dalam kampus benda tu tak sesuai lah. Okay. So bila kamu buat bila kamu tentukan apa elemen struktur yang kamu nak masukkan dalam kawasan kajian kamu, mesti kena dengan aktiviti yang akan berjalan di kawasan kajian kamu tu. Okay, kelas? Okay, next. Perkara yang perlu kamu consider masa kamu buat site analysis adalah tentang asset dan juga liabilities. Okay, kamu kena verify apa sahaja potensi ataupun aset-aset yang berpotensi yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Contoh ni, kamu tengok saya bagi gambar ni. Ini sebelum dirancang ni. Kamu dapati ada macam pond dekat dalam kawasan kamu ni sebelum dirancang. Tapi kamu nak jadikan dia sebagai, kamu rasa dia berpotensi untuk dibangunkan pond ni. Kita jangan timbus dia, jangan. So kita kekalkan dia, tapi kita jadikan dia cantik macam ni untuk jadikan kawasan rekreasi. Okay, so kamu kena tahulah apa aset-aset lagi yang boleh dibangunkan di dalam kawasan kamu. Contohnya kawasan kamu ada sungai. Okay, jangan anggap sungai itu sebagai kelemahan untuk kawasan kamu. Kamu anggap dia satu benda yang boleh memberi manfaat kepada kawasan kajian. So jadikan kawasan sungai itu sebagai kawasan rekreasi. Ataupun macam Melaka kan, dia buat river cruise yang boleh lalu dekat kawasan sungai tu. Macam Venice. Dia jadikan sungai dalam kawasan kajian dia sebagai satu kekuatan. Okay, faham tak? Faham Puan. Okay, faham, bagus. Okay, next. Next, perkara yang perlu dikonsider lagi semasa kamu buat site analysis ataupun semasa kamu buat lawatan tapak adalah tentang land dan juga landscape management. Macam mana pengurusan tanah dan juga pengurusan landscape dekat kawasan kamu. Okay, adakah landscape kat kawasan kamu tu ada atau tak ada? Kalau ada, adakah dia di-maintain kan, di-maintenance kan? Siapa yang bertanggungjawab dalam menjaga landscape kat kawasan kajian kamu? Okay, benda tu kena ambil tahu juga. Okay, lepas tu tentang suitability of consumer to the site. Contoh, kamu tengoklah gambar ni. Identify the most suitable location at the site to suit the human activity. Relate this to space and structure. Okay, kamu tengok gambar before and juga after. Sebelum ni kawasan ni kosong macam ni. Tapi dia rasa dia boleh berpotensi sebagai pusat untuk human activity. So dia bangunkan jadi macam ni. Okay. Dia rasa ada bangunan ni dia nak ruang di antara bangunan perniagaan ni, dia boleh buat ruang untuk aktiviti manusia. Dia tutup untuk kenderaan, tapi dia allow untuk pejalan kaki. So dia buatlah ruang tu menjadi macam ni. So kamu kena fikirlah dia punya kesesuaian dia tu. Okay. So ini adalah tentang what are the step in gathering data. Ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak kumpul maklumat. Okay, so macam biasalah masa kamu pergi site, cara pertama yang kamu nak dapatkan data dengan cara initial personal recognize. Okay, kamu ada note, kamu ada sketches, kamu ada foto. So daripada situ kamu boleh ambil gambar lah apa ciri-ciri ataupun karakter yang ada di dalam kawasan kamu, apa problem-problem yang wujud di dalam kawasan kamu. So kamu ambil gambar.
Ambil gambar gunalah. Sekarang ni tak payah nak bawa kamera pun tak apa. Sebab semua telefon dah ada kamera canggih lagi. Okay. So yang kedua dengan cara collection of existing data. Kita tengok data-data sedia ada. Cara nak dapatkan maklumat yang kedua. Dengan cara kita tengok apa report-report ataupun data yang dah memang sedia ada sebelum ni. Contohnya kita boleh dapat dalam Google Map, aerial photo, geology soil. Semua ni benda dah direkodkan. So kamu bolehlah cari untuk kamu buat, untuk kamu dapatkan data. Okay, so sampai setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan, saya teruskan. Okay, last punya ni. Dia adalah tentang site planning involve the study of the site in term of the following factor. Ada 3 faktor yang site planning ni akan, site analysis ni akan terlibat. Okay, first adalah tentang natural factor. Dia akan tengok tentang natural factor ataupun faktor semula jadi. Okay, termasuklah dia punya geology, geomorphology, hydrology, vegetation, wildlife, climate. Okay, semua ni termasuk dalam faktor semula jadi. Okay, benda ni kamu akan kaji. Kamu akan tengok satu-satu. Apa wildlife yang ada di dalam kawasan kajian kamu. Dalam kawasan kajian kamu ada gajah ke, ada harimau ke. Kena take note benda tu. Okay, tentang hydrology, kitaran air yang ada di dalam kawasan kamu. Apa badan-badan air yang ada di dalam kawasan kajian. So benda ni masa kamu buat site visit kamu kena tengok, dan masa kamu balik ke studio masa buat analisis kamu kena tengok satu-satu data ni. Okay, faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah tentang cultural factor. Faktor culture. Okay, faktor cultural ni adalah termasuk existing land use. Okay, traffic dan transit. Density dan juga zoning, social economic factor, utility, historic factor. Ini semua-semua ni termasuk di dalam faktor cultural, bukan faktor semula jadi. Faktor semula jadi tadi contoh dia apa? Aiman? Hydrology. Yes, pandai. Okay, faktor cultural adalah seperti yang saya senaraikan ni lah. Nanti kamu boleh tengok balik dalam nota kamu. Dan last sekali tentang aesthetic factor. Aesthetic factor ni ataupun faktor estetik, dia adalah natural features, ciri-ciri semula jadi, spatial pattern macam space dan juga sequence, dan juga visual resources. Apa view-view yang menarik di dalam kawasan kajian kamu yang boleh dijadikan sebagai faktor estetik, aesthetic value yang boleh memberi nilai dalam kawasan kajian kamu. Contohnya dalam kawasan kajian kamu ada air terjun. So, air terjun tu kena kekalkan, kena maintain supaya dia boleh beri aesthetic value kepada kawasan yang kamu kaji. Okay, itu adalah aesthetic factor. Contoh aesthetic factor. Okay, ada soalan? Apa nanya soalan pun? Berkenaan apa soalan tu? Contoh lah, ni contoh lah. Kalau macam hutan Amazon tu lah, dia memang tak sesuai nak buat pembangunan. Tak boleh. Kalau dia dah gazetkan masa saya cakap tadi, hutan-hutan ni dia dah digazetkan oleh kerajaan sebagai kawasan sensitif alam sekitar, KSAS. So bila dia dah gazetkan macam tu, dia memang tak boleh disentuh untuk sebarang pembangunan. Kecuali dia ada dalam law punya ni, kamu akan ni lah. Kecuali untuk tujuan contoh, kita nak buat pembangunan untuk lapangan terbang, untuk kemudahan masyarakat ataupun penduduk. Itu pun atas banyak dia punya ni terlalu ketat lah nak dibangunkan. Okay? Dia tak boleh disentuh.
Baik puan. Okay, ada soalan lain? Dia jawab tak jawapan dia tu? Menjawab. Ya, okay. Okay, next. Ada lagi soalan tak? Nanti saya akan bagi kamu link untuk kuis 1. Okay. Ya, kuis 1 saya dalam format Google Form. So nanti saya akan bagi link. Kamu jawab lah. Hari ni kak? Tengok macam mana. Tengok macam mana saya ke lapangan sama ada hari ni atau esok ke. Itu tak ni sangat. Okay. So kamu ready Alright puan. Okay. So Baik, puan. ada lain-lain soalan? Kalau tak ada soalan, means kamu faham lah apa yang saya sampaikan hari ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa next class kalau tak ada apa-apa masalah lah. Kalau ada apa-apa masalah, saya akan bagi tahu kamu sehari awal. Okay, kelas. So, kalau tak ada soalan, kelas kita hari ni tamat sampai waktu ni. Okay, kita jumpa next class. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam puan. Terima kasih puan. Waalaikumsalam puan. Terima kasih puan. Terima kasih. Boleh out. Boleh out. Terima kasih, Boleh Pak. out. Boleh out. Boleh out. Terima kasih, Boleh Puan. out. Okay.